Bila anda ditimpa musibah, baca doa ni. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita daripada musibah tersebut. Sebagaimana Allah keluarkan Musa daripada musibah di Laut Merah. Tuan-tuan follow saya. Ini ayat paling penting, saya nak anda balik dengan ayat ni. Iaitulah 4 kalimah. Inna ma'iyya. Saya tak dengar. Inna ma'iyya Rabbi sayahdini. Kamu orang-orang kanan saya. Never said that words. Kalla. Mana iman kamu semua? Sekarang kita berada di babak yang paling mendebarkan. Saya harap saya sempat. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Setelah kedua-dua kumpulan, jam'an, dua kumpulan itu tara'a, saling melihat antara satu sama lain. Maksudnya apa? Semasa Bani Israel keluar tadi, Firaun masih lagi jauh, tidak kelihatan. Sekarang di Laut Merah, Bani Israel diberitahu oleh Musa, mereka kena berhenti di situ. Bani Israel berkata, kenapa kita datang ke laut ni? Kita tak bawa perahu ni. Kita tak bawa kapal. Buat apa datang ke sini? Kita nak buat sesi rehat-rehat minda ke? Kita nak ke mana? Depan kita laut ni Musa. Musa kata, we need to stay here. Allah beritahu saya. Tunggu punya tunggu, tidak sampai beberapa minit, nampak debu-debu naik ke udara. OMG. Nampak dari kejauhan. Kuda-kuda dengan senjata lembing terhunus dan pedang-pedang diangkat. Alamak, habislah kita. Mereka dah jumpa kita. Inna lamudrakun. Kita akan ditangkap dan dibunuh oleh tentera Firaun. Senjata mereka, pedang mereka, lembing mereka, tombak mereka akan sampai ke tubuh kita. Wahai Musa, punyalah banyak tanah-tanah kosong di Mesir untuk kuburkan kami. Kenapa nak kuburkan kami di Laut Merah? Itu ucapan Bani Israel. Tetapi ucapan ashab, beri perhatian kepada kalimah ashab. Ingat lagi saya sebut tadi ashab siapa? Ahli Majlis Syura Nabi Musa. 12 orang pemimpin yang paling hampir dengan Nabi Musa. Depa tu pun sudah tidak percaya pada janji Nabi Musa. Orang yang paling rapat dengan Nabi Musa pun sudah hilang kepercayaan yang kita akan selamat. Mereka merasakan game over. This is the end. Pada waktu yang sangat kritikal ini, ketika akal masing-masing hanya nampak apa di hadapan mereka Firaun, di belakang mereka laut, mereka sudah tidak ada iman. Mereka hanya ada akal yang mentafsirkan apa yang zahir. Mereka tidak ada iman. Waktu ni Musa, bila dengar orang kata, ataupun dia punya menteri-menteri, ataupun dia punya ahli strategis, dia kata kita akan ditangkap oleh Firaun, dia terus beritahu, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Tuan-tuan follow saya. Ini ayat paling penting, saya nak anda balik dengan ayat ni. Iaitulah 4 kalimah. Inna ma'iyya. Saya tak dengar. Inna ma'iyya rabbi sayahdini. Inna ma'iyya rabbi sayahdini. Tutup Quran. Cuba sebut sekali lagi. Inna rabbi apanya? Inna ma'iya rabbi sayahdini. Bila anda ditimpa musibah, baca doa ni. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita daripada musibah tersebut. Sebagaimana Allah keluarkan Musa daripada musibah di Laut Merah. Kalla artinya apa? Berhenti cakap macam tu.
Kamu orang-orang kanan saya. Never said that words. Kalla. Mana iman kamu semua? Hebat Musa, subhanallah. Ingat ya, kita kena ingat. Musa sendiri dia tak tahu apa Tuhan akan buat. Musa sendiri dia tak tahu apa akan Tuhan buat. Kita ni memang tahu laut terbelah, betul tak? Asal cerita Nabi Musa, laut terbelah. Asal laut terbelah, cerita Nabi Musa. Kadang-kadang kita tak hargai situasi itu secara live. Cuba anda duduk di tempat Nabi Musa sekejap. Duduk di tempat Nabi Musa. Agaknya dia akan rasa Tuhan tolong kot celah mana. Setakat track record tongkat tu, tongkat tu pernah jadi ulang, betul? Ulang tolong ke seberang laut tu? Tak boleh. Jadi cuba letak diri anda di tempat Musa. Sebab peristiwa laut terbelah tak pernah berlaku sebelum itu. Dan tak pernah berlaku selepas itu. Itulah kali pertama laut terbelah. Dan itulah kali terakhir. Cuba anda duduk di tempat Nabi Musa. Agaknya Allah nak bantu macam mana ni? Allah turunkan kapal daripada langit ke? Ataupun kita dapat buat kapal dalam masa yang sangat singkat ke? Jadi saya nak anda faham, Musa cakap dalam keadaan dia sendiri buntu. Musa cakap ayat 62 ni, 4 kalimah ni, dia sendiri tak tahu Tuhan nak tolong macam mana. So apa pengajaran dia? Bila ditimpa musibah, jangan tunggu ada ilham nak buat apa, baru cakap inna ma'iya rabbi sayahdini. Ketika hentaman pertama musibah, tahu hentaman pertama? Ketika waktu musibah itu baru saja terjadi kepada anda, waktu itu anda sebut. Jangan tunggu terlalu lama. Jadi macam Nabi Musa. Dia sebut pun dalam keadaan dia tak tahu macam mana Tuhan akan tolong. Tetapi dengan menyebut, dengan mengucap, Allah beri ilham. Bukan Allah beri ilham dulu baru ucap. Kalau anda mahu Allah ilhamkan jalan keluar, ucap terus. Ketika hentaman pertama musibah. Okey? Keluar sekejap lagi nak balik, tiba-tiba baru perasan tayar tak ada angin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhan beri jalan keluar. Itu baru musibah kecil. Musibah besar, jangan tunggu lama sangat baru nak sebut. Sebab biasanya kita ni, bila berlaku musibah, apa yang akan disebut dulu? Aduh ya, kenapalah jadi macam ni pula dah? Siapa punya kerja ni? Ataupun Tuhan, kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa tidak orang lain? Kenapa sekarang? Kenapa tidak waktu lain? Why me, God? Na'udzubillah daripada cakap macam tu. Ingat ya, walaupun anda tak nampak jalan keluar, walaupun nampak macam mustahil benda ni boleh ada solution, never said that words. Biar yang keluar daripada mulut anda, Tuhan ada jalan keluar. Tuhan sedang mengatur kebaikan pada saya. Inna ma'iya rabbi sayahdini. 17 kali kita baca ihdinas sirat al-mustaqim. Inilah tafsirannya. 17 kali kita baca ihdinas sirat al-mustaqim. Tuhan beri saya petunjuk. Ramai orang faham petunjuk kat situ ilmu agama. Padahal jalan keluar kepada masalah hidup. Hidayah bukan sekadar ilmu untuk dekat dengan Tuhan. Hidayah juga artinya jalan keluar bila saya menghadapi musibah dalam hidup. Tuhan pandu saya. Saya kena buat keputusan, saya kena buat pilihan. Tuhan bantu saya. Saya percaya bila engkau bantu, segala yang akan saya lalui sebentar lagi akan dipermudahkan. Dan ternyata bila baginda lafaz, berlakulah keajaiban. Lafaz dulu, baru Allah bagi rezeki. Ini tak lafaz, lepas tu menunggu rezeki bantu. Rezeki datang. Say that word pertama sekali. Lalu bila baginda sebut, fa'auhayna, tanpa melengahkan masa. Allah tidak delay mustajabkan doa hamba-hambanya. Allah kesian tengok hambanya yang bergantung kepadanya. Musa sendirian beriman ketika orang-orang kanannya sendiri sudah hilang keyakinan. Ingat ya, dalam hidup kita semua akan ada situasi laut merah.
Apa dia maksud laut merah dalam diari kehidupan anda? Anda buntu, nak buat macam mana? Orang kata tak ada solution benda ni. Anda hanya kata hadapi je lah. Buat macam mana? Itulah laut merah. Di depan kita musuh, di belakang kita laut. Kita tak ada jalan keluar menurut logik. Terkadang hidup ni ada perkara dia kena berasaskan iman dan percaya. Walaupun bertentangan dengan logik. Allah perintahkan Musa untuk memukul laut itu dengan tongkatnya. Soalan, kenapa tongkat? Kenapa tongkat? Allah boleh buat tak tiba-tiba laut itu terbelah? Allah boleh buat tiba-tiba laut itu terbelah. Tetapi kenapa tiba-tiba Allah kata do something dengan tongkat kamu Musa? You punya tongkat itulah solution kepada kebuntuan. Ingat ya, ini bukan sekadar tongkat. Ini tongkat yang sudah ada track record menjadi ayat Allah yang bermaksud mukjizat. Beritahu saya, apa yang pernah tongkat ini lakukan sebelum Laut Merah? Tongkat ini pernah bertukar menjadi ular gergasi, bukan sihir. Bahkan menelan ular-ular bayangan, ular-ular sihir. Tongkat ini berasal daripada kayu mati yang Musa gunakan untuk mengembala kambing 10 tahun di Madian. Tiba-tiba tongkat daripada kayu mati bertukar jadi ular gergasi. Itu sahaja pencapaian teragung tongkat ini. Tetapi biasalah manusia, dia terlupa ayat Allah pada dirinya sendiri. Tak ada seorang pun daripada Bani Israel, tak ada seorang pun daripada ahli majlis mesyuarat Nabi Musa yang berkata, Musa, do something dengan tongkat kamu. Tak ada seorang pun kata. Dan Musa sendiri terlupa. Mungkin ada something daripada tongkat ini, wahai Allah. Allah Ta'ala nak ajar kita kekadang kan, solution masalah kita tu ada dekat dengan kita. Tak payah nak meraba-raba cari di luar sana. Dia ada dekat dengan kita. Dia ada di tangan kanan kamu. Baca ayat Allah itu, baca. Di situ ada solutionnya. Tapi kerana kita tidak baca, kita meraba-raba dalam kegelapan. Lalu Allah jadikan ayat Allah itulah yang sama, tongkat yang sama akan selesaikan masalah.